Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bashiran wa nadhiran bayna yaday sa'ah. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah dan menjunjung tinggi agama yang kita anuti ini. Setiap hari kita mengulangi di dalam salat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan bagi seluruh alam. Alamin adalah merupakan jamak ataupun kata banyak, plural, kepada alam, yakni banyaknya alam. Segala alam yang wujud, Allah Subhanahu wa ta'ala lah Tuhannya.
yang mana kita memuja dan memuji kebesaran kerajaannya, dan dia telah mengutuskan Rasul. Rasul itu tidak diutuskan untuk kebahagiaan bangsa Arab sahaja, tidak diutuskan Rasul itu untuk kebahagiaan orang Islam sahaja, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak menghantar engkau melainkan rahmat untuk sekalian alam, untuk seluruh alam, daripada alam manusia muslim kepada bukan muslim, kepada haiwan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam sekitar, kepada segala-galanya sungai dan laut, mendapat rahmat dengan ajaran Nabi yang diutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasul yang dihantar oleh Allah, yang kadang-kala sebahagian manusia cuba menjadikan seakan-akan misi kedatangan Rasul ini hanya untuk kebaikan orang Islam sahaja, ataupun hanya untuk bangsa Arab, ataupun untuk dimonopoli agama hanya untuk orang Melayu sahaja, sehingga melupai sifat alamiyatul Islam, universality of Islam, keluasan Islam yang merangkumi untuk seluruh manusia, seluruh alam. Allah Azza wa Jal menyebut dalam Al-Quran, qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dia berkata, yakni Allah, rahmatku aku timpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki, azabku ku timpakan kepada sesiapa yang ku kehendaki, sementara rahmatku meliputi segala-galanya. Kata Al-Imam Al-Alusi ketika menafsirkan ayat ini, bahawa rahmat Allah merahmat mengenai muslim dan bukan muslim, manusia dan haiwan. Kerana keluasan rahmat ini, inilah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Islam ini, maka Islam itu telah menjadi agama yang paling pantas berkembang dalam dunia ini. Bermula daripada Madinah yang sempit, sehingga ia akhirnya telah meruntuhkan tamadun-tamadun yang zalim Rom dan Parsi. Daripada kegawatan rantau Timur Tengah, pertarungan antara ideologi Eastern Orthodox Christianity yang bertembung dengan Western Roman Christianity atau Western Catholic Christianity, dan juga kerajaan Parsi, Empire Parsi, didamaikan dengan satu empire yang besar yang mengizinkan berbagai bangsa masuk ke dalamnya. Sebahagian besar ulama-ulama hadis, Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, mereka bukan di kalangan Arab. Kemudian Islam yang luas, yang memberikan keizinan agama-agama lain berkembang, sehingga Yahudi yang sentiasa berada di dalam tekanan mendapat peluang mengembangkan ajaran dan ajarannya, menulis buku-buku mereka di bawah kerajaan Baghdad. Kerajaan Islam di Spain, Andalus, merupakan contoh di dalam sejarah kemanusiaan bagaimana satu agama yang meraihkan diversity, keperbagaian, yang membolehkan semua agama hidup dengan harmoni dan toleransi. Inilah Islam
yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Islam yang harmoni ini dibangunkan tamadun. Orang Arab yang tidak tahu menulis dan membaca, yang tidak mempunyai khutub khanah, tidak ada tamadun yang besar, sehingga akhirnya gedung-gedung ilmu yang besar, ilmu yang berbagai-bagai ditulis di dalam bahasa Arab. Darul Hikmah di Baghdad yang merupakan khutub khanah besar yang menterjemahkan berbagai-bagai ilmu ke dalam bahasa Arab, kesemuanya hasil daripada ajaran Islam. Kerajaan Islam di Andalus, jalan-jalan raya mereka indah bercahaya, mempunyai rumah-rumah yang terukir cantik, mempunyai masyarakat yang bertamadun. Satu library ataupun satu kutub khanah, satu perpustakaan di Andalus menyamai seluruh buku yang berada di Europe pada masa itu. Inilah tamadun yang telah dibina oleh Islam, dan Barat mengambil manfaat daripada itu, daripada hasil ketamadunan ketika mereka berada daripada alam yang gelap. Ketika Kristianiti dan pengurusannya, ataupun ketika gereja memerangi agama, memerangi sains, memerangi ahli-ahli falsafah, membunuh saintis-saintis yang cuba mengambil ilmu daripada dunia Islam. Dunia Islam telah memperkenalkan banyak perkara. Ketika Barat, ketika Eropah memusuhi ilmu, Islam telah mengembangkannya. Mereka terhutang budi, sehingga di dalam Parlimen British baru-baru ini ketika membahaskan keputusan mereka untuk menyerang Iraq dan Syria, mereka juga mengulangi bahawa kita tidak boleh menafikan sesungguhnya Eropah telah berhutang budi dengan Islam di dalam mengambil ilmu-ilmu yang banyak yang sedang kita warisi ini. Tetapi malangnya, umat yang telah dididik dan diajar oleh Nabi sebagai umat contoh, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat ini telah menjadi umat yang bermasalah. Apabila golongan agamawan mereka tidak lagi menjadi agamawan yang besar dengan mempunyai pemikiran yang besar, sebaliknya sibuk dengan benda-benda yang remeh. Apabila para pemerintah mereka mengatur negeri secara penuh dengan kecacatan dan penyelewengan, maka kita lihat apa yang terjadi pada dunia Islam. Orang generasi ini, manusia pada zaman ini sangat keliru tentang agama. Media-media Barat mengambil kesempatan ini untuk memporak-perandakan pemikiran manusia tentang agama. Apa tidaknya, kitalah yang menjadi punca kekeliruan kebanyakan manusia. Daripada contoh yang simple untuk kita berikan, pergi ke Kahirah, bandar yang kononnya ada Universiti Al-Azhar. Bukan kononnya, memang di situ Al-Azhar, tapi itulah bandar yang paling kotor. Sampah sarapnya, manusia tidak tahu peraturan di dalam memandu kereta. Bandar yang bising dan penuh dengan debu. Masuk saja daripada airport Mesir, Kahirah, kita akan ditipu dengan berbagai penipuan, rasuah dan seumpamanya, sehingga anda keluar daripada Mesir, naik saja teksi, kejujuran tidak ada, kekotoran. Lihat sungai Nil yang begitu kotor, yang mana pelancong seluruh dunia datang ke Mesir bukan nak melihat wajah orang Mesir, tapi nak melihat tamadun Firaun dan sungai Nil. Karena Firaun lebih menarik hati mereka daripada rakyat Mesir. Tetapi sungai Nil telah dicemari dengan sampah sarap yang dicampakkan oleh rakyat Mesir, Kahirah, yang majoriti mereka adalah Muslim.
pergi ke Cambridge, pergi ke Oxford, bandar-bandar ilmu di barat yang mewarisi tamadun Islam, merupakan bandar-bandar yang bersih, manusia-manusia yang bersih. Mungkin ada ketelanjuran akhlak dan sosial mereka, tetapi bersih, tahu bagaimana nak beratur untuk naik bas, tahu bagaimana nak beratur untuk membeli barang, tahu bagaimana nak membuang sampah di dalam tong sampah. Tetapi bandar yang kononnya inilah pelambangan kepada pengajian Islam merupakan bandar yang paling lekeh. Kemudian kita hendak memberitahu kepada dunia, inilah Islam yang menjadi panduan hidup manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar agama untuk menyelesaikan masalah manusia dan menjadi membimbing manusia. Tidak heran kenapa ramai orang lebih terpegun dengan tamadun barat daripada terpegun dengan kota-kota dan bandaraya-bandaraya Islam. Pergi ke negara-negara Eropah yang kita katakan kufar itu, mereka lebih rahmat kepada sungai dan laut mereka dan jalan-jalan mereka dibandingkan negara-negara orang Islam yang saban tahun ma'al hijrahnya, maulidin nabinya membaca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak menghantarmu melainkan rahmat untuk sekalian alam. Tetapi rahmat itu tidak kelihatan. Kemudian kita bertekak untuk bangun, menuntut hak kita dengan cuba menekan orang lain. Islam tidak berkembang dengan menumpahkan darah manusia. Ia tidak berkembang dengan mencerca dan memaki hamun orang lain, tapi ia berkembang dengan kesantunan agama, dengan mengucapkan perkataan yang baik kepada manusia. Sehingga dalam medan peperangan Allah Azza wa Jal mengajar, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Peranglah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, jangan kamu melampau. Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau. Sehingga tidak ada apa contoh. Pergi ke Indonesia yang besar, hampir 250 juta orang Islam, lihat bagaimana mereka menguruskan negara mereka. Pergi ke negara-negara Arab, mereka tak tahu mengatur untuk menguruskan masalah mereka. Sehingga kan dalam negeri yang terpelajar macam kita ini pun, kerana isu yang remeh, maka seluruh dunia sosial, media sosial membahaskan soal itu. Berbeza pendapat saja, kufur, kafir, halal darah dan seumpamanya. Kita tidak tahu untuk mengatur diri sendiri, bagaimana untuk memimpin orang lain. Apabila Amr bin As mendengar Mustawrad Al-Qurashi meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, riwayat ini dalam Sahih Muslim, Nabi menyebut taqumul qiyamah war-rum aktsarun nas, akan berlaku kiamat sedangkan Rom, Eropah, merupakan bangsa yang paling ramai. Amr bin As merupakan seorang sahabat Nabi yang lama, mempunyai pengalaman berinteraksi dengan banyak bangsa-bangsa yang lain. Kata Amr, betulkah engkau dengar benda ini daripada Nabi? Dia kata, demikian aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni sehingga hampir kiamat Rom kuat, bangsa mereka banyak, yakni Eropah kuat. Maka Amr bin As
dalam riwayat Muslim menyebut, jika benar seperti mana yang kau sebut, inna fihim la khisalan arba'an, kerana katanya mereka ini ada 4 ciri. Yang pertama, innahum la ahlaman nas inda fitnah, mereka adalah kaum yang paling santun apabila menghadapi fitnah. Apabila ada perbezaan di kalangan mereka, santun mereka menyelesaikannya. Tuan-tuan lihat bagaimana apabila Scotland menuntut pembebasan daripada United Kingdom, mereka buat referendum, tak ada tumpah darah. Dengan penuh damainya ahli-ahli politik berkempen, dan akhirnya keputusan rakyat Scotland, kebanyakannya, tidak begitu banyak, kebanyakannya dengan majoriti yang sedikit menang, mau kekal bersama dengan United Kingdom. Lihat apa yang berlaku pada Aceh apabila ingin keluar daripada Indonesia. Berapa ratus ribu nyawa yang telah dibunuh. Lihat pada dunia-dunia Islam yang berkrisis hanya kerana perbezaan pandangan mazhab, bunuh-membunuh antara satu sama lain. Scotland menuntut keluar daripada UK. Media mereka memberikan peluang untuk kedua-dua pemimpin, Perdana Menteri Scotland dan juga wakil daripada kerajaan UK, untuk berdebat di atas pentas yang adil yang didengari oleh seluruh rakyat jelata. Kata Amr bin As, wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah, mereka adalah kaum yang paling cepat bangun selepas musibah. Perang dunia, London dibom, Jerman, apa yang berlaku kepada Germany, hari ini kereta mereka menjadi kebanggaan dunia Islam. Mercedes yang dikeluarkan oleh Germany menjadi kebanggaan dunia Islam. Walaupun Hitler dimaki hebat pada seketika dahulu sehingga sekarang, keluaran-keluaran mereka dikagumi. Sebanyak mungkin negara Arab yang ada gagal untuk menghasilkan sebiji kereta pun. Bukan saja sebiji kereta, negara Arab dan dunia Islam tak boleh menghasilkan sebuah basikal pun. Semuanya bergantung kepada produk orang lain. Kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi dalam tulisannya, madza khasiral alam bihintatil muslimin, apa ruginya alam dengan keruntuhan, kemunduran orang Islam. Bagaimana ingin bergaduh dengan barat jika pen yang menandatangani perjanjian dengan barat itu sendiri dibuat di barat. Bangsa yang tidak tahu, tidak mempunyai apa-apa, melainkan hanya berbalah dalam benda-benda yang sampingan. Berbalah soal Syafi'i dan Hanafi, Maliki, Hambali, berbalah soal-soal yang sempit, sedang berbalah kerana seekor 2 anjing, sedangkan dunia sedang memperkatakan menjaga alam sekitar, membersihkan sungai. Kita masih lagi dalam bilik air membahaskan soal wuduk dan tayamum. Tidak mempunyai keluasan dalam pikiran. Kata yang ketiga, katanya wa ausyakuhum karrah ba'da farrah, paling cepat untuk kembali menghapus bertindak balas setelah mereka ditewaskan oleh musuh. Ini ciri Eropah yang disebut oleh Amr bin As, dan benar ini ciri mereka. Wa khairuhum lil miskin wa yatim wa dhaif, dan mereka orang yang paling baik untuk orang miskin, yatim dan orang yang dhaif. Kita baru bercakap tentang kebajikan dan konsep kebajikan. Negara-negara mereka anak yang lahir diberi kebajikan. Kita pergi cerita tentang keadilan zakat, bagaimana zakat dapat membantu orang miskin. Mereka buat sistem teks mereka yang meniru zakat, yang mana telah membantu anak-anak daripada lahir sehingga masuk hospital. Pelajaran pendidikan yang percuma. Kita masih lagi bahas tentang zakat yang hilang entah ke mana.
kutipan yang ratus-ratus juta, tetapi masih ramai orang miskin yang tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah mereka. Lebih daripada 2 bilion zakat kita. Ini sebuah negara, belum tentu cerita lagi negara Arab, entah berapa bilion zakat mereka. Tapi umat Islam di Somalia kelaparan, umat Islam di Palestin kesusahan. Mereka boleh bersatu untuk membelasah Iraq dan Syria. Tidak kiralah atas apa alasan, mungkin benar ataupun tidak, tetapi orang Islam tidak boleh bersatu untuk mempertahankan Gaza, mempertahankan Gaza yang telah diserang oleh Israel. Walaupun negara Arab berada di keliling, hanya kelebihan bila setiap kali Gaza diserang, pemimpin-pemimpin dunia Islam dapat bermesyuarat di hotel-hotel mewah. Dan wa khamisatu hasanatun jamilah, yang kelima ciri yang sangat baik, kata Amr bin As, amna'uhum min zulmil muluk, mereka adalah kaum yang paling menentang kezaliman raja-raja, para penguasa. Sesiapa yang membaca sejarah monarki Eropah akan melihat kehebatan tamadun mereka. Matahari tidak pernah tenggelam in the British Empire, tidak pernah tenggelam di dalam Empire British, kerana luasnya Empire British. Pun begitu kuasa monarki British dibuang, kuasa istana-istana Eropah dibuang, kuasa pemerintah-pemerintah mereka dihadkan, supaya mereka tidak mempunyai kesempatan menzalimi rakyat, menyebabkan mereka sentiasa hormat kepada rakyat mereka. Dan ini yang gagal ada pada dunia Arab, ini yang gagal ada pada dunia Islam. Rakyat dibunuh secara percuma, dan demikian rakyat juga tidak tahu bagaimana mencadangkan kepada pemerintah dengan cara yang matang, dan rakyat berbalahan dalam perkara yang selekeh. Maka kita, sebelum menuntut orang lain menghormati agama kita, membuat kenyataan bangsa lain kena hormat Islam, kita hendaklah tahu bagaimana nak menghormati diri kita sendiri. Orang tidak akan hormat kepada seseorang yang tidak ada apa-apa. Nobody likes nobody. Tidak ada orang yang suka pada orang yang tak ada apa-apa. Orang hanya hormat kepada manusia yang bertamadun. Islam dihormati kepada kerana tamadunnya yang cemerlang. Pada hari ini apabila tamadun itu tidak wujud, kita berkempen dalam masjid, Islam adalah cara hidup, Islam adalah agama contoh, tetapi bilik air masjid pun tak dapat kita cuci dengan bersih. Hanya sibuk batal tak batal sentuh laki dan perempuan, sibuk batal tak batal itu dan ini, sehingga berbalah dalam hal itu. Inilah umat yang Allah telah takdirkan supaya menjadi umat contoh, tapi akhirnya kita semua telah menjadi umat penyebab kepada salah faham manusia kepada Islam. Tanggungjawab kita adalah mengembalikan marwah dan nama agama yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Ittaqullah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya selalu mengulang perkara yang mengkagumkan. Jika kita lihat, sebahagian kita mungkin baru pulang daripada Mekah dan ataupun pernah pergi ke Mekah dan pernah menunaikan haji ataupun umrah. Jutaan manusia pergi menunaikan haji dan umrah. Kita tak pernah berjumpa antara satu sama lain, antara orang Malaysia dan Somalia, Indonesia dan Algeria dan mana-mana saja negara. Namun apabila sampai saja waktu salat, azan berkumandang, semua orang menuju ke masjid. Apabila muazzin melafazkan iqamah, qad qamatus salah, qad qamatus salah, semua orang berdiri dan bersiap untuk salat di dalam saf. Jutaan manusia tanpa pernah berlatih, tidak pernah ada rehearsal awal, mereka dapat duduk di dalam saf yang sempurna, berdiri di antara saudara muslimnya dalam satu saf, menghadap ke arah Kaabah, ke arah kiblat. Tidak perlu latihan. Demikian kerana saban hari kita dilatih oleh Islam bersolat berjamaah, sehingga di mana saja kita pergi, kita tahu menyusun diri kita. Jika kita lihat kepada program solat jamaah yang besar seperti di Masjidil Haram, kita tidak terbayang orang Islam berpecah, dan kita tidak terbayang orang Islam tak tahu menyusun diri mereka. Tetapi apabila orang Islam tak tahu menyusun diri mereka, tanda salat tidak dibawa keluar daripada, tidak dibawa ke dalam kehidupan mereka. Jika kita lihat sebahagian orang begitu teliti di dalam masalah wuduknya, takut benar kalau sedikit najis terkena atau terenjis pada pakaian, bimbang benar tidak sah salatnya. Tapi jika kita pergi ke kedai-kedai orang Islam, ke rumah mereka, ke jalan raya, sungai dan negeri mereka, banyak yang kotor. Tanda didikan agama tidak memberi kesan kepada mereka. Allah menghantar agama li maslahatil ibad, untuk kemaslahatan hamba. Ia bukan satu agama yang sia-sia. Dia hantar agama ini supaya kita ini terdidik dan terlatih, dan kita menjadi manusia yang membawa rahmat kepada alam ini. Mengembalikan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak hantar engkau melainkan rahmat untuk sekalian alam. Maka marilah kita kembali menghayati falsafah agama, tujuan agama, maksud agama, daripada berbalah kepada perkara-perkara tempelan yang tidak membangunkan agama dan pemikiran agama dan kehidupan umat Islam. Mudah-mudahan Allah merahmati umat ini dan mengembalikan kita ke jalan siyadatul ummah, ketuanan umat, supaya kembali menjadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan yang menjadi teladan kepada orang lain. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahli kafaratal munafiqin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma rudda kaidahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabika ya qahar ya muntaqim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.